Okey, hai semua adik-adik bintang kecil. Hari ini kita akan bawa ke adik semua untuk mendalami topik dalam pendidikan Islam peringkat sekolah rendah lah. Okey. Untuk hari ini kita akan berbincangkan mengenai topik solat berjemaah. Memang banyak fadilat dia, tapi untuk hari ini kita akan bersama dengan seorang yang lebih pakar. Okey, bersama dengan saya hari ini merupakan seorang ustazah daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya, Pizin 11, Strok 3. Okey, hai, Assalamualaikum Kak Syira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alhamdulillah. Jadi cabaran kanak-kanak sekarang kan banyak PDPR. Jadi insya-Allah lah ustazah ambil masa juga untuk berkongsi sedikit ilmu dengan adik-adik sekalian. Okey, untuk hari ini kita akan bersama dengan Ustazah Syira untuk membincangkan topik pentingnya, ada juga hikmah dan juga fadilat solat berjemaah. So kita akan serahkan kepada Cikgu Ustazah Syira untuk membentangkan juga menyampaikan informasi yang betul untuk adik-adik bintang kecil kita. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Syahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Okey, apa khabar adik-adik sekalian? Ustazah harap adik-adik sekalian sihat walafiat walau di mana pun berada. Jadi mari kita belajar bersama-sama tajuk solat berjemaah membawa berkat. Okey. Adik-adik pernah tak solat jemaah di rumah? Ustazah yakin adik-adik sekalian ni pasti pernah solat jemaah. Walaupun sekali mesti pernah, sama ada di sekolah, di rumah ataupun di masjid. Okey, apakah maksud solat berjemaah sebenarnya? Solat berjemaah ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai oleh seorang imam. Bermaksud kalau kita kata solat jemaah mesti ada imam, mesti ada makmum. Sama ada makmum tu seorang, dua orang, 10,000 pun kita kata itu adalah solat berjemaah. Okey, seterusnya adik-adik kita akan masuk kepada dalil naqli daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah." Maksudnya, solat berjemaah ini lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Hadis ini daripada hadis riwayat Muslim. Jadi murid tertanya, adakah solat berjemaah ni wajib ustazah? Sebenarnya kalau adik-adik nak tahu, hukum solat berjemaah ini ada dua, iaitu fardu kifayah dan juga fardu ain. Fardu kifayah ini bermaksud hukumnya sesuatu kewajipan apabila sebahagian orang telah melaksanakannya, ataupun contoh dalam satu taman atau satu kampung ada sebahagian orang telah melaksanakan solat jemaah ini, maka kewajipan itu gugur bagi yang lain. Maksudnya sunat hukumnya untuk orang lain melaksanakan solat jemaah. Tapi andai kata di dalam satu kawasan tu tiada siapa pun ambil peduli, maksudnya tak ada siapa yang solat jemaah, tak ada orang yang berusaha untuk melaksanakan solat jemaah, maka satu kawasan itu akan menanggung dosa. Hukum solat berjemaah boleh jadi sebagai fardu ain, iaitu wajib. Fardu ain bagi solat Jumaat sahaja. Kalau solat Jumaat itu kita tak laksanakan secara berjemaah, maka hukumnya tidak sah. Jadi adik-adik tahu tak, kalau kita nak solat Jumaat, berapa jemaah yang diperlukan minimum? Ya, 40 orang ya. 40 orang jemaah untuk kita laksanakan Cuma nanti lagu dia. Okey. usolli fardhas subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Jadi senang je konsep dia. Kita just tukar
bertukar adaan imaman ataupun adaan makmuman lillahi ta'ala. Sebenarnya solat berjemaah ini lebih afdal jika kita lakukan di masjid berbanding di tempat lain lah. Kelebihan kita solat berjemaah ini ialah menambah khusyuk dalam solat. Jadi bila kita solat bersama-sama, kita mendengar bacaan imam. Biasanya kalau imam ni bacaannya adalah lebih baik daripada kita. Jadi bila kita dengar bacaan imam tu, menambahkan lagi khusyuk di dalam solat kita. Yang kedua, seperti hadis yang tadi, kelebihan solat berjemaah, adik-adik boleh beroleh pahala 27 kali ganda. Banyak tu. Siapa nak tinggalkan kan? Daripada pahala 1 ataupun 27. Mana adik-adik nak pilih? Confirm nak 27 kan? Yang ketiga, kelebihan solat berjemaah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kelebihan solat berjemaah dapat mengukuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Dan yang terakhir, mendapat keberkatan dunia dan akhirat. Bila kita solat jemaah ni, bukan kita seronok di dunia sahaja. Dekat akhirat pun dapat gandaan pahala. Apa kepentingan kita melaksanakan solat jemaah tu? Apa dia? Yang pertama, meningkatkan semangat berpasukan dan kerjasama. Yang kedua, membantu diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Jadi kita tak boleh melangkaui. Jadi kita tahu kan, bila syarat kita nak solat jemaah ni, kita tak boleh nak lebih, sama ada rukun, bacaan, pergerakan, tak boleh lebih daripada imam. Yang ketiga, melatih diri untuk menepati masa. Masa itu emas. Sebab kita tak nak ketinggalan. Kita nak solat berjemaah ni, kita kena ikut imam. Jadi secara tak langsung sebenarnya dapat memupuk atau melatih diri untuk lebih menepati masa. Dan terakhir, menambah rasa kasih sayang dan hormat, menghormati tanpa mengira darjat. Jadi kalau kita solat berjemaah, semua orang akan berada dalam saf yang sama, akan melakukan pergerakan, akan melakukan rukun solat yang sama. Syarat-syarat sah ni maksudnya menentukan sama ada apa yang kamu laksanakan ini betul-betul solat berjemaah ataupun tak. Cuba kita tengok ya. Yang pertama, kalau kita nak solat berjemaah, perbuatan zahir imam dan makmum mestilah sama. Tak boleh imam sujud, kamu rukuk kan? Mesti sama. Yang kedua, makmum mestilah mengikut imam. Takbir ke, perbuatan lain ke, semua kena ikut imam. Imam ni kita kata ketua lah. Istilahnya ketua. Yang ketiga, makmum mestilah mengetahui pergerakan imam. Tak boleh imam berada di tempat lain, makmum berada di tempat lain. Jadi bila kita berada di tempat yang sama, selain kita dapat mengetahui pergerakan imam, kita juga berhimpun dalam satu tempat yang sama, tak terpisah ya. Makmum dia tak boleh tertinggal 2 pergerakan daripada imam ataupun 3 rukun dengan keunzuran. Maksudnya keunzuran di sini, contohlah kamu ada, kita kan manusia kan kadang ada hilaf, kadang-kadang kita berangan ke kan, tertinggal sedikit daripada rukun imam tadi, tidak boleh melebihi 3. Contoh kalau kamu tengah baca Fatihah, sepatutnya imam tu tak boleh sampai dah duduk di antara 2 sujud. Jauh sangat rukun kamu dengan imam, dah kira terbatal dah tadi solat berjemaah. Okey, baiklah adik-adik, jangan lupa walau kita berada di mana pun, cuba kita curi peluang dan juga berusaha untuk melaksanakan solat berjemaah bersama-sama. Okey, terima kasih Ustazah. Kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Dan terima kasih kepada untuk adik-adik semua. Jangan lupa follow, like dan subscribe untuk channel Bintang Kecil. Dan berbagai lagi aktiviti menarik di Bintang Kecil untuk adik-adik di luar sana. Jangan lupa join, jangan lupa subscribe dan teruskan bersama dengan Bintang Kecil. Okey, jumpa lagi.